Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, tajuk hari ni adalah tayammum dengan debu suci. Tayammum dengan debu suci. Okey, tayammum ni adalah dia panggil rukhsah dalam Islam. Rukhsah tu bermaksud keringanan. Sebab apa? Sebab tayammum ni dia ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Okey, kita tengok. Okey, maksud tayammum. Okey, tayammum pada bahasa melakukan sesuatu dengan tujuan. Dari segi istilah, menyapu debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan dengan cara tertentu berserta niat bagi menggantikan wuduk dan mandi wajib. Okey, daripada segi istilah ni kita tahu tayammum ni adalah menyapu debu tanah. Debu tanah tak boleh debu lain. Jenis debu lain tak boleh lah, dia mesti debu tanah yang suci, maksudnya yang bukan tanah yang bercampur dengan najis ke apa ke. Kita yakin debu tanah tu suci, ke muka dan dua tangan. Nak sapu kat mana? Sapu dekat muka, keseluruhan muka dan dua tangan hingga ke siku. Dengan cara yang tertentu. Dia ada cara dia yang tertentu yang kita akan tengok lepas ni. Lepas tu tujuan dia adalah untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib. Berserta dengan niat, kena niat lah. Berserta niat bagi menggantikan wuduk dan mandi wajib. So, tayammum ni boleh ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Yang kita tahu, wuduk ambil dengan air, mandi wajib, mandi pun mesti dengan air. Kan? Tapi atas kes-kes ataupun atas sebab-sebab yang tertentu, kita boleh nak kita boleh nak gantikan penggunaan air tadi tu dengan debu tanah. Sebab-sebab dia kita tengok lepas ni. Dan niat kena ada niat lah. Setiap amalan kena berserta dengan niat. Untuk apa niat? Untuk bezakan antara satu-satu amalan kita. Dengan niat kita boleh bezakan antara solat zuhur dan solat asar. Contohnya, waktu zuhur, tapi kita semayang niat solat asar. Solat tu tak jadi apa-apalah, kecuali solat qada. Kalau buat qada asar dalam waktu zuhur ke apa ke, tak apa. Cakapnya niat tu adalah nak membezakan antara sesuatu ibadat dengan ibadat yang lain. Niat juga nak membezakan antara sesuatu amalan tu baik ataupun buruk. Okey, kita teruskan. Okey, dalil tayammum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Okey, maksud dia, dan jika engkau sakit yang tak boleh kena air, atau dalam perjalanan, atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh perempuan sedang kamu tidak mendapatkan air,
untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, debu yang suci, sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah atau dengan debu tanah itu. Okey, dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu Wa Taala kata, dia kata kalaulah kita sakit yang tak boleh kena air. Contohnya sakit orang yang hangus terbakar. Biasanya kalau kulit orang yang hangus terbakar ni, kalau terkena air, dia akan lagi melecur ataupun apa-apa penyakit je kalau kena air mudarat. Walaupun tak terbakar, tapi penyakit dia tu tak boleh nak kena air. Memudaratkan dia lagi, masa tu dia kena tayamum. Ataupun dalam perjalanan, kita musafir jauh, dalam perjalanan yang jauh tapi tak jumpa dengan air, kita ketiadaan air, ataupun air ada, kita musafir tu air ada, tapi air tu cuma guna untuk boleh survive untuk makan dan minum. Ni cerita kalau zaman dulu, zaman Nabi dulu kan, lalu padang pasir, bukit bukau apa benda tu, perjalanan dia orang bukan macam sekarang. Macam sekarang senang nak jumpa air. Kalau dia orang dulu ada yang berjalan, ada yang naik unta, ada yang naik kuda. Dia orang bergilir-gilir nak sampai ke satu tempat tu ada. Okey, dalam masa sejam ni kau jalan. Orang ni naik unta, orang ni naik kuda. Sampai sejam tukar pula. Orang yang naik unta dan kuda tadi tu berjalan, tukar orang lain. So satu perjalanan dia orang tu mengambil masa yang lama. Dan mungkin pada masa tu bekalan air dia berkurangan. Air yang ada cuma boleh untuk survive, untuk minum sahaja. Sebab minum tu kelangsungan untuk hidup. Nyawa lebih penting daripada segala-galanya. So demi menjaga nyawa, Allah turunkan ayat sebagai rukhsah ataupun keringanan cara nak gantikan wuduk ataupun mandi wajib ni dengan bertayamum. Okey. Seterusnya sebab diharuskan tayamum. Sama dalam ayat Quran tadilah. Sebab yang pertama adalah tiada air ataupun tidak cukup kerana keperluan lain seperti untuk dimakan dan diminum. Yang kedua, sejuk yang boleh memudaratkan kesihatan. So, kalau cuaca sangat sejuk, dan pada masa tu kalau kita tahu bila sejuk ni, kalau terkena air lagilah sejuk, kan? So pada masa tu boleh gantikan penggunaan air untuk berwuduk dan mandi wajib tu dengan tayamum. Okay. Lepas tu yang ketiga, tidak dapat menggunakan air kerana penyakit atau sakit seperti melecur dan lain-lain. Itu sebab yang ketiga kenapa diharuskan tayamum. Dan yang terakhir, sebab dia adalah air berada di tempat yang terlalu jauh. Maksudnya kita dekat, kalau kita dekat Selangor, kalau air tu ada dekat Negeri Sembilan, kena cari lagi. Satu Selangor tak ada air, tapi dekat Negeri Sembilan ada air. Orang yang berdekatan dengan Negeri Sembilan tu kena cari air dekat Negeri Sembilan, contohnya. Maksudnya situasi kita cari air tu, kalau masuk waktu contohnya masuk waktu Zuhur, kalau kita cari air sepanjang perjalanan tu, kita tak akan terlepas waktu Zuhur tu. Dan contoh waktu Zuhur pukul 1:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30. Kita ada 4 jam contohnya. Perjalanan kita nak mencari air untuk berwuduk tu kurang daripada 4 jam. So kita kena cari. Selagi mana boleh cari air, kita cari. Kalau tak jumpa juga, baru digantikan dengan tayamum. Okay.
susah sukar untuk mendapatkan air. Ada kemarau yang kita kena kemarau yang teruk, susah nak cari air, so masa tu bolehlah bertayamum. Okey. Kemudian syarat-syarat tayamum. Okey, bila syarat nak tayamum ni, syarat yang pertama adalah telah masuk waktu solat. Bila masuk waktu solat Zuhur, kena tayamum untuk solat Zuhur. Kemudian masuk waktu Asar, kena tayamum balik untuk solat Asar. Ada orang salah faham, dia kata okey, Ustaz, tayamum ni untuk satu solat je kan? Bukan macam tu. Kalau kita nak solat fardu, kita tayamum dan kita solat lah. Syaratnya kena masuk waktu dulu. Kemudian lepas habis solat fardu tu, kita nak solat sunat ke nak buat apa ke boleh. Okay, kemudian kita cari air selepas masuk waktu solat. Cari air selepas masuk waktu solat, maksudnya kita cari air tu, bila dah masuk waktu solat kita cari air tak jumpa, atas sebab-sebab tadi itulah. Jauh, kemarau, nak cari air jauh, boleh. Okey. Kemudian yang ketiga, syarat dia adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau kata ada najis, kena hilangkan najis terlebih dahulu. Okey, awak nak solat tapi baru lepas buang air besar, kena hilangkan najis tu dulu. Macam mana nak hilangkan najis, kan tak ada air, Ustaz? Okay, kita ada, kalau dalam bab bersuci, kita ada istinja. Kalau awak ingat lagi lah, nak sucikan najis tu dengan daun kering ataupun batu, kena hilang. Kena hilangkan najis terlebih dahulu, lepas tu barulah boleh nak bertayamum. Okay, kemudian menggunakan debu tanah yang tidak bercampur dengan bahan lain seperti tepung ataupun kapur. Boleh guna debu tanah yang tidak bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Kalau tepung ataupun kapur pun tak boleh, apatah lagi bercampur dengan najis ke apa ke. Biasa awak kena tahu, kalau ada setengah najis binatang ni, kadang-kadang dia bila dah lama sangat, dia jadi macam debu juga. Takut, ni debu tanah ni, taik musang rupanya. So jadilah tayamum awak tayamum taik musang. Jadilah kena pastikan debu tanah macam mana nak tahu, sebab kan walaupun berdebu, dia ada bau lagi kalau rupa najis ni. So kena pastikan bahawa tu adalah betul-betul tanah lah. Okey, tentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Okey, syarat dia kena tentukan arah kiblat dulu sebelum bertayamum. Macam sekarang ni, macam sekarang senang, dah ada phone, ada boleh cari kiblat solat tu, tentukan, lepas tu bertayamum kita tu dengan muka menghadap ke kiblat. Okey. Debu tanah pun senang, ada jual macam bedak je sekarang ni. Kalau dekat hospital, kalau kita tengok, letak je atas kertas kan, lepas tu tepuk-tepuk. Yang orang buat dekat hospital tu, kalau awak pernah nampak lah, itulah sekarang debu tayamum tu pun dah dijual, senang. Okey, rukun tayamum. Yang pertama niat. Yang kedua, menyapu debu tanah ke muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah ke tangan hingga siku. Kemudian yang keempat adalah tertib.
Maksudnya tak boleh nak basuh sapu tangan dulu baru sapu muka. Kena tertib, ikut turutan. Okey. Perkara sunat dalam tayamum ada beberapa perkara, iaitu yang pertamanya baca basmalah. Basmalah ni maksudnya Bismillahirrahmanirrahim lah. Nak mulakan tayamum tu kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kena renggangkan jari tangan, renggangkan, jangan rapat macam tu, renggangkan sikit jari tangan ketika menepuk debu tanah. Okey, macam mana nak tepuk, lepas ni kita buat. Okey, kemudian menipiskan debu tanah dengan melaga-lagakan kedua-dua belah tangan. Lepas kita tepuk tu, kita tepuk atas permukaan yang ada debu tadi tu, kita pun laga-lagakan dia supaya debu yang ada di tapak tangan kita ni akan menipis. Okey. Melebihkan sedikit sapuan dari sempadan muka. Dan melebihkan sedikit sapuan dari sempadan muka ni, dia sama juga dengan wuduk. Kalau kawasan muka kita ni kena lebihkan lagi. Masa kita sapu tu kena lebihkan tempat sapuan tu. Okay, itu sunat. Kemudian mendahulukan tangan sebelah kanan. Lepas tu melebih-lebihkan sedikit sapuan hingga ke pertengahan lengan. So tangan hingga siku lah ni. Kemudian berturut-turut antara sapuan muka dan tangan. Berturut-turut ni maksudnya kena dalam satu lepas je kita sapu muka kita ni, kita kena buat yang tangan tu pula. Tak boleh sapu muka dulu, sekejap lagi lah, relax dulu, minum kopi dulu, baru pergi tepuk balik sapu tangan. Tak boleh, kena berturut-turut. Lepas tu kena berdoa. Okey. Cara bertayamum, yang pertama membaca basmalah, baca Bismillahirrahmanirrahim, sunat. Kemudian niat dalam hati. Niat ni yang tadi kita belajar rukun tayamum. Nawaitu at-tayammumi li istibahati fardis salati lillahi ta'ala. Kemudian kita kena renggangkan jari tangan ketika menepuk debu tanah. Renggangkan sikit. Kemudian kita tepuk pada permukaan yang ada tanah tu lah. Kalau kata atas ni tanah, tepuk. Okey, kita kena tepuk. Kemudian angkat jari tadi tu, kan. Kita kena merenggangkan jari tangan dan menepuk debu tanah. Kita tepuk sikit. Nak bagi debu tanah tu ada nipis je dekat tapak tangan kita ni. Okey, kemudian kita sapulah ke muka, mendahulukan sebelah atas muka dahulu. Okey. Tangan saya sebelah tak sampai ke muka, kan. Okey, kita pun buatlah macam ni. Okay. Sapulah seluruh muka. Yang ibu jari ni ke sebelah tepi, yang lainnya meratakan. Okey, anak ni pastikan turun ke bahagian tengah muka, celah-celah hidung apa ni, ya. Okey. Kita sapu ke muka. Okey, kemudian kita sapu. Okey. Lepas dah nipiskan tepuk sekali lagi. Dah habis kita buat dekat muka tu tadi, kita sapu ke tempat lain. Buang debu yang ada dekat tangan, yang kita dah sisa-sisa yang kita dah sapu dekat muka tu, buang. Kemudian tepuk sekali lagi dekat permukaan yang ada tanah tadi, nipiskan lagi. Okey, lepas tu awak kena letak macam ni. Silang, kan, tengok kedudukan tangan saya ni.
Silangkan macam ni, lepas tu turun. Okay. Turun. Yang ni belum kena lagi ni. Kan? Turun sampai ke sini, lepas tu pusing. Pusing baru rapatkan yang ibu jari kiri tadi tu. Kemudian gerakkan ke atas sampai ke ujung. Okey. Kemudian yang sebelah sini ni kita tak guna lagi. Masih ada debu kat sini. So buat untuk tangan kiri pula. Okay. Sapu sampai ke bawah, lepas tu pusing. Ujung ibu jari bertemu dengan ibu jari balik. Okey. Dah. Kemudian dah habis sapu muka, berdoa dengan doa selepas wuduk atau tayamum. Okey. Kemudian tertib. Okey dah. Semua perkara-perkara sunat dan rukun kita dah buat dalam tayamum. Okey, next, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Semua perkara yang membatalkan wuduk. Apa sahaja perkara yang membatalkan wuduk akan membatalkan tayamum. Dah bertayamum kemudian terkentut contohnya. Okey, batal. Apa-apa sajalah. Pengsan ke, gila sekejap ke, semuanya membatalkan wuduk dan automatik membatalkan tayamum. Okay, kemudian yang kedua, ada air sebelum solat dimulakan. Tadi tak ada air. Kita dah tayamum, nak solat, dah tengah-tengah cari tempat nak solat, tiba-tiba datang kawan ke ataupun kita sendiri tahu ada air. Okey, maka dengan sendirinya tayamum tadi tu terbatal dan kita kena berwuduk dengan air. Okey, kemudian boleh menggunakan air semula seperti sembuh daripada penyakit yang menghalang penggunaan air. Okey, kita sebelum ni duk tayamum je. Kan, duk tayamum je. Kemudian doktor datang cakap, okey, mulai sekarang awak dah tak perlu bertayamum dan awak boleh menggunakan air. Okey, pada masa tu kalau kita dah bertayamum, terbatal tayamum tu dan kita kena berwuduk. Okey, kemudian hikmah disyariatkan tayamum ni, yang pertamanya umat Islam dapat menjaga kesucian dan kemuliaan agama kerana melaksanakan solat dalam apa-apa jua keadaan. Kita kena ingat bahawa apa sahaja keadaan kita, susah ke, senang ke, kita kena tetap melaksanakan solat. Sakit ke, macam-macam mana sekalipun kena solat. Walaupun dalam keadaan masa tu awak tak boleh nak berwuduk pun kena solat. Awak tak boleh nak berwuduk, tak boleh nak bertayamum pun kena solat. Tak mampu nak buat apa-apa, mata je berkelip, kena juga solat. Ketika mana tak boleh nak berwuduk, contohnya pergi dalam hutan, ada harimau datang, awak pun panjat pokok. Nak turun, ada binatang tu kat bawah, awak pun duduklah atas tu. Awak sedar masuk waktu solat, kita still lagi kena solat untuk hormatkan waktu solat tu. Kita tahu, kita sedar, okey, dah masuk maghrib dan ni tak ada orang datang tolong lagi. Nak turun binatang tu kat bawah, macam mana nak solat ni? Solat lah, walaupun tak ada wuduk, walaupun tak boleh nak tayamum, kena solat juga. Macam mana keadaan pun kena jaga solat. Apatah lagi kita cuma sakit yang tak boleh kena air, tapi boleh guna rukhsah ataupun keringanan nak gantikan wuduk tu dengan tayamum, kena bertayamum. Ini tujuan ataupun hikmah disyariatkan tayamum tu. Okey, kemudian menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi keringanan untuk melakukan ibadah dalam apa-apa jua keadaan sekalipun. Ni nak cakapnya Islam tu mudah. Islam tu sangat mudah dan bukan menyusahkan umat dia.
tak boleh kena air, tak apa. Tak ada air, tak apa. Air jauh, tak apa. Boleh tayamum, boleh solat, boleh buat ibadat lain. Okay, kemudian memelihara kesihatan badan daripada kemudaratan, kerana antara tujuan tayamum termasuklah untuk mengelakkan penyakit daripada semakin merebak atau lambat sembuh. Macam orang melecur tadi tu, kalau dia kena air, kesan lecuran dia tu akan semakin teruk. So boleh nak kenakan debu tanah. Maksudnya tempat melecur tu boleh kena debu lah. Tempat yang tak melecur, katakanlah dia melecur di tengah lengan ni, tapi kalau kita guna air, mesti dia akan terpercik. Kalau kita gunakan debu tanah, kita boleh letak tempat yang cedera tu janganlah disapu dengan debu. Agak-agak tempat yang boleh kena debu tu kita sapu dengan debu. Okey, kemudian menghindari sebarang bentuk kemudaratan pada anggota badan kerana menggunakan air ketika cuaca terlalu sejuk. Okay, kita macam tak rasa sangat lah cuaca terlalu sejuk ni. Kita boleh tanyalah orang-orang yang pernah duduk di tempat yang ada 4 musim. Bila musim salji tu, orang yang tahan boleh lagi kena air. Orang yang tak tahan, mungkin kaedah tayamum lah dia orang guna. Takutnya bila kita dah terlampau sejuk, kemudian kena menggunakan air, kena guna air, pada masa tu mudaratnya akan lebih besar. Kita nak laksanakan ibadah kepada Allah, tapi pada ketika yang sama ada mudarat yang lain sekiranya kita guna air. So Allah bagi keringanan, Allah bagi rukhsah untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib ni dengan bertayamum. Okey, laginya awak kena ingat rukun tayamum ada 4 perkara sahaja, iaitu niat, sapu muka, sapu tangan, tertib. Tayamum ingat tak ada berkumur-kumur. Jangan pandai-pandai nak ambil debu berkumur, penuh debu dalam mulut awak, dia tak keluar dah. Kan? Okey. Okey, setakat itu saja pembelajaran untuk kita hari ini. Semoga apa yang saya kongsikan dapat memberi manfaat untuk kita semua. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.